Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fi dharain. Maksudnya kita muka surat 21 25 bil qudrah. Wa amma muka surat 25 kalau terjemah Jawi ni, wa amma burhanu wujub ittisafihi ta'ala bil qudrati wal iradati wal ilmi wal hayati fali'annahu walau intafa syai'un minha lama wujida syai'un minal hawadisi. Jadi sekalian, pertama sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia dia, anugerah dia, menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Limpah kurnia ihsan dia semata-mata melahirkan kita melalui mak ayah kita Islam. Dengan itu kita dapat Islam melalui mak ayah kita. Alhamdulillah. Dapat pula dibesarkan dalam masyarakat Melayu Islam. Dengan itu memudahkan kita untuk ikut perintah dia, meninggalkan larangan dia. Alhamdulillah. Diberi pula kesedaran untuk menuntut ilmu, mempelajari agama Islam ni. Khasnya mengenal agama pada bab yang paling asas dalam agama, iaitulah mengenal Allah, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Diberi pula pada kita khasnya pada malam ni keupayaan, kelangsungan hayat, bermacam nikmat, dapat pula berada dalam satu majlis ilmu untuk kita memanfaatkan pertemuan malam ni, insya-Allah meneruskan bacaan daripada kitab Ummatan Ummul Barahim, insya-Allah. Alhamdulillah. Kata musannif rahimahullah taala, wa amma burhan wujubi ittisafihi ta'ala bil qudrati wal iradati wal ilmi wal hayati fali'annahu law intafa syai'un minha lama wujida syai'un minal hawadisi. Asal terjemah. Dan ada pun bukti burhan bahawasanya wajib bagi Allah Ta'ala ni bersifat berkuasa, berkehendak, berilmu, hidup. Bukti dia adalah kerana bahawasanya kalaulah tiada salah suatu daripada sifat yang tersebut, yang empat ni, kalau ternafi saja satu daripadanya, nescaya tidak akan didapati sesuatu pun daripada segala yang baru di alam ini. Hadirin sekalian, kita nak sambung ni, masih di atas pelajaran kaedah mendapat dalil, bukti untuk mengenal Allah Ta'ala. Macam mana pelajaran lepas, kaedah yang telah diisyarat, diadsuh, diajar, dirumus oleh para ulama kita, kita memang tak boleh mengenal zat Allah Ta'ala. Ada isyarat dalam hadis Nabi SAW, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatih. Kamu nak berfikir ni, berfikirlah pada makhluk Allah. Tak dibenarkan sama sekali kita berfikir mengenai zat dia. Jadi larangan berfikir pada zat dia kerana memang takkan ada kemampuan kita memikir zat dia. Bahkan jangan kata nak memikir zat Allah,
nak memikirkan zat makhluk pun ada makhluk yang kita tak mampu untuk memikirkan zat makhluk dan hakikat makhluk. Antara yang memang makhluk satu alam khas dipanggil alam amr. Satu alam yang sampai malaikat pun tak tahu alam ni. Itulah alam ruh. Malaikat tak tahu roh kita. Walaupun ada malaikat boleh cabut roh, malaikat tak tahu apa hakikat roh kita. Apatah lagi apa dalam roh kita, batin roh kita. Dengan bahasa lain, apa dalam hati sanubari kita. Yang tu pun malaikat tak tahu. Malaikat boleh mencatat hanya sekadar zahir, perkataan, perbuatan. Nisbah perkataan, malaikat mencatat perkataan kita. Quran isyarat, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada lafaz yang kita tuturkan melainkan ada raqib atid pencatatnya. Bab amalan, perbuatan zahir, walaupun mulut tak bertutur, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ada khas atas nama umum malaikat kiraman katibin. Malaikat yang mulia yang jadi juru tulis mencatat perbuatan kita. Atas masyhur nama kiraman katibin yang ya'lamuna ma taf'alun. Dia mengetahui apa yang kamu buat. Maksud ya'lamun tu atas syarahan ulama dan tafsir. Maksud ya'lamun yaktubuna ma ta'malun. Mereka ni menulis apa yang kita buat. Pasal ada benda yang kita tak sebut tapi buat. Itu pun dicatat oleh malaikat. Apa terlintas dalam hati kita, malaikat tak tahu. Yang tahu dalam hati ini Allamul Ghuyub. Allah yang mengetahui hal ghaib. Jadi hakikat Allah memang tak boleh mampu kita bicara dan memikirkan dia. Bahkan dia yang kata memikir hakikat Allah Ta'ala, hakikat makhluk pun kita tak boleh nak fikir. Khasnya sebut tu roh kita. Kalau hakikat makhluk pun tak boleh fikir, mana keupayaan kita memikirkan hakikat Allah Ta'ala. Yang disuruh kita berfikir adalah fikir pada hal yang ada pada makhluk. Yang makhluk ni dalil ke Allah Ta'ala. Yang ni sambung kita bicara ni kan. Makhluk ni adalah dalil untuk mensabitkan Allah Ta'ala. Maksud mensabitkan Allah Ta'ala ni, mensabitkan zat Allah. Memang sabit Allah ni maksudnya sabit nama dia, bukan nama saja. Tentulah ada Tuhan punya nama. Kita pernah belajar dulu istilah isim mesti menunjukkan musamma. Setiap nama mesti menunjukkan Tuhan punya nama. Istilahnya setiap isim mesti menunjukkan zat. Setiap nama mesti ada Tuhan punya nama yang perlu dirujuk, mesti. Setiap nama, kita belajar bahasa Melayu baik, bahasa Inggeris baik, bahasa Arab baik, apa saja bahasa dalam dunia, kata nama dia akan ada benda yang kenapa nama tu disebut pada dia. Dan mesti ada ciri dia. Setiap nama mesti ada tempat nama tu dirujuk dan mesti ada pencirian yang dengan itu nama tu diberi pada dia. Ada bab kita pernah belajar. Itu ingat tak ingat saya tak tahu. Itu di atas tuan-tuan bersungguh tak sungguh ambil pelajaran. Walaupun kita belajar ni antara maghrib isyak aja. Tapi kalau belajar bersungguh, walaupun pertemuan sebulan sekali, manjadda wajada. Siapa bersungguh dia dapat. Siapa cuai ngaji hari-hari pun tak dapat apa. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang bersungguh itu. Amin ya rabbal alamin. Asal nak sebut ialah kita diajar di atas prinsip kenal makhluk. Dengan itu diajar kita untuk mengenal siapa Allah Ta'ala. Khasnya kita nak belajar ni burhan. Kita dah belajar juga kaedah lepas, walaupun saya sebut ulang kali, ulang juga. Pepatah orang tua-tua dulu, lemak sedap lemak dikunyah di mamah walaupun tak ditelan. Itu kita makan daging, kalau ada yang lihat, tuan-tuan jangan telan. Dia jadi beban dalam perut kita untuk menghadam dia. Itu kaedah tua-tua tuan-tuan. Ya. Macam mana pun, walaupun lihat, buang gitu saja, tak ada faedah. Dia ada sesuatu nikmat
dekat benda liat ni, apa dia? Kunyah dia. Dia ada satu rasa yang tak ada rasa dalam bab lain. Kunyah. Liat lemak dan urat dikunyah, dimamah juga walaupun tak ditelan. Tuan-tuan tak biasa dengar ayat tutur ni punya pasal. Orang Melayu ni pun kadang walaupun Melayu pun tak pernah dengar kata-kata orang tutur Melayu. Banyak tuan-tuan bahasa-bahasa Melayu kita yang kita tak pernah dengar pada orang tutur dulu. Kita mengaji bahasa Melayu pula bukan belajar dengan orang-orang tua yang lama-lama. Kita kadang jarang berkomunikasi dengan mereka. Kita belajar pergi sekolah kebangsaan baru kita belajar bahasa Melayu. Tu pun tak lulus juga. Pergi bahasa gitu. Belajar pula Melayu moden. Tak belajar dengan sistem Za'bar dulu yang Abdullah Munshi punya. Lebih kurang sibuk itu. Cukup tu. Saya nak sebut kaedah bahasa tu. Yang kata lemak kita kunyah-kunyah walaupun tak boleh telan. Tapi sebut juga. Jadi asal saya nak sebut burhan. Saya duduk syarah kat tuan-tuan dah beberapa kali. Tuan-tuan tak boleh telan pun punya pasal saya nak sebut juga. Saya kadang-kadang walaupun dah sebut berulang kali, nak boleh faham betul-betul tu belum tentu boleh faham. Bahkan kalau saya tanya, ada benda mudah pun kadang-kadang sepatutnya rasa macam boleh faham lah, tak faham-faham lagi. Macam tu kan. Baik, macam mana pun nak sebut burhan tu. Burhan ni bahasa mudah dia dalil. Dalil pun biasa kita dengar ada dua dalil. Dalil akli, nakli. Dalil nakli, Quran hadis. Dan nak faham Quran hadis pun kena ada akli, kena ada akal. Tak ada akal, tak boleh faham Quran hadis. Apatah lagi bab kita belajar, bab sifat 20 ni, dia memang diambil daripada dalil akli dan nakli. Bahkan di atas kita belajar 20 atau ringkasnya 13, dia adalah dalil yang disepakati oleh akli dan nakli. Maksudnya Quran pun sebut, bahkan akal yang waras pasti sama sekali tidak akan menafikan 13 atau jalan ringkas, 20 atau jalan tafsil yang telah dirumuskan mengikut kaedah Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi ni. Pasal dia ialah angka yang disepakati oleh semua ulama ahli sunnah wal jamaah, bahkan berlaku ijma'. Siapa-siapa menafikan walau satu daripada 13 atau 20 ni, tiada syak menyalahi ijma' dan tiada syak atau kufurnya siapa yang ingkar dan menafi mana-mana daripada satu daripada 13 atau 20. Contoh misal, wujud saja. Allah ada tak? Arab kata apa? Wujud. Kalau siapa kata Allah tak wujud, macam beriman lagi kot. Nabi bukan ajar sifat 20. Memanglah Nabi tak ajar 20 angka begitu. Tapi Nabi ajar tak Allah wujud? Ajar tak ajar? Walaupun tuan-tuan tak pernah belajar daripada Nabi SAW. Tapi kalau saya tanya, tuan-tuan yakin tak memang Nabi ajar Allah wujud? Yakin tak? Ke 50-50? Tak ada. Mana hadis kata Nabi ajar wujud? Tak payah ada perkataan macam tu. Takkan Nabi nak ajar Allah tak wujud? Boleh? Faham saya sebut apa? Walaupun atas sebutan wording dia, Allah wujud satu-satu, katalah dengan bahasa gitu. Macam mana pun di atas apa yang telah dinakalkan oleh para ulama kita, yang ni yang sepatutnya kita belajar dengan rumusan daripada Quran dan hadis. Ini adalah intipati yang memang walaupun Nabi tak pernah ajar secara direct, tapi memang ini adalah inti yang Rasulullah ajar. Disebut la ilaha illallah tu, maksudnya la mawjuda illallah. Maksudnya tak ada yang memang hakiki wujud, yang wajib wujud, zati wujud, yang asal wujud, sedia wujud, kekal wujud, yang memang wujud tak hajat pada sesuatu, yang dialah yang mewujudkan setiap sesuatu, yang wujud yang memang macam ni. Ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu Tuhan yang macam ni satu lah. Tak ada hal lain lah. Ni memang Rasulullah ajar. Jadi siapa saja menafikan daripada apa angka-angka 13 tu, saya contoh wujud tadi, tiada syak di kalangan ulama, kufurnya. Baik. Jadi di atas dalil Quran satu, kita belajar burhan ni, dia bukan belajar dalil Quran hadis. Pasal faham daripada, dia tak sebut dalil Quran hadis siapa? Memang Quran hadis dah sebut siap dah. Jadi dia nak sebut dalil apa? Dengan kaedah burhan.
Burhan ni dalil apa? Kaedah bahasa Arab tak dipanggil burhan, melainkan dia ialah dalil akli. Metodologi berfikir. Bagaimana menggunakan akal secara warasnya, untuk dengan itu kita akan faham metodologi berfikir. Dengan itu kita akan mengiyakan Allah Ta'ala dengan terang dan cerahnya, dengan warasnya dan sedarnya, dengan logiknya. Yang tu kot bahasanya. Kita memang selalunya nisbah berfikir, nak berfikir dengan logik, betul tak? Memang orang menggunakan ilmu logika untuk memaham dan mempengaruhi seseorang di atas sesuatu ideologi dan fahaman. Apatah lagi dalam agama Islam kita, tak diajar logika berfikir. Khasnya dalam nak mengenali Allah Ta'ala. Kerana mestinya agama Islam ni agama yang memang khasnya dalam bab dengan mengenal makhluk, boleh mengenal Allah Ta'ala. Dia mempunyai satu logik, mempunyai satu munasabah, mempunyai satu sequence berfikir dan metodologi berfikir yang sangat mantap, yang memang Allah Ta'ala hantar Nabi Rasul pun dengan dia menggunakan metodologi berfikir. Hantar Nabi Rasul diberi mukjizat. Yang mukjizat ni benda yang mencari adat, pelik, yang menyalahi proses sabak musabak. Tongkat boleh jadi ular. Batu yang pejal boleh keluar daripada dia unta yang sangat besar. Kan? Semua pelik dia tak? Pelik ni dia harus pada akal. Walaupun mustahil adat. Itu ilmu akal lah tu. Ilmu berfikir, betul tak? Orang tak boleh berfikir dengan waras, mesti ditolak punya Nabi Rasul. Dia kata apa? Ni sihir. Sihir. Itu apa namanya? Dia mustahil pada adat. Tapi harus pada akal. Tu. Macam mana orang mati hidup balik. Memang ada manusia yang tak boleh menerima logik mati hidup balik. Betul tak? Quran isyarat macam mana orang-orang kafir yang engkar mati bangkit semula ni. Kata dia, Aiza misna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'usun. Adakah bila kami dah mati, dah reput, hancur tulang belulang kami, habis semua, tulang pun hancur. Wa kunna turaban, dah jadi tanah dah. A inna lamab'usun, adakah kami semua dibangkit semula? Sampai dia muskil macam tu. Awa aba'unal awalun, ni tok nenek moyang kami dulu dah mati lagi awal daripada kami, lagi hancur, tak apa benda jadilah. Sampai kalau ada pokok kayu, kita punya mayat yang dah jadi tanah ni, yang tu jadi minerals untuk diserap oleh pokok kayu, untuk pokok kayu pula hidup menjadi bahan untuk dia survive. Dia faham saya sebut apa? Takkan macam ni boleh hidup balik? Ada orang muskil. Orang Ta'ala ajar tak? Metodologi berfikir. Ada? Apa dia? Orang Ta'ala bagi misal macam mana? Nak sebut tu slow kan? Tuan-tuan tunggu saya hafal Quran esok. Saya sebut ayat Quran sebi-sebi. Saya sebut nama surah, saya nak angka sekali. Tuan-tuan doa untuk saya. Saya memang azam. Saya ada dia orang nak buat satu program menghafal Quran. Nama dia Kuarantina. Sebulan hafal 30 juzuk. Saya nak jadi murid pertama kelas tu. Tuan-tuan doa untuk saya, boleh saya masuk kelas tu. Saya nak sebulan, setahun nak sampai 3 tahun nak sampai. Kod saya tak ada masa. Ada tanggungjawab mak ayah, anak isteri lagi kan. Jadi sebulan ni rasa saya boleh masuk. Saya nak masuk kelas kuarantina tu, I'm the first murid, the first student who enter that class, you know. Tuan-tuan tak faham caranya lain. Saya memang yang cerita-cerita lama dah. Saya tengok ada package punya tu, saya nak masuk. Camp Tahfiz kuarantina. Tak boleh berhubung dengan orang luar, melainkan seminggu sekali, sejam pakai ANZ. Lain tak boleh. Kena kuarantin. Orang lain tak boleh ziarah, dia pun tak boleh keluar sebulan. Dan ada yang dah berjaya kan. 70% kejayaan dia. Saya dengar tu, aku nak masuk. Kalau saya mati ke tak sempat ke satu hal. Tapi saya punya azam ada. Apa saya nak sebut? Saya nak ingat ayat Quran tu kan. Cerita-cerita lama dah, tapi belum sampai lagi. Tak kesampaian lagi. Kod-kod ni
Ujung-ujung umur nak dapat boleh ngapal. Mudah-mudahan gitu. Saya nak sebut apa? Allah Ta'ala ajar metodologi berfikir. Dalam Quran, Allah Ta'ala ajar kita metod berfikir ni. Nak menunjukkan akal Allah Ta'ala beri ni, bukan akal bodoh-bodoh untuk cari makan minum, untuk hidup di dunia. Akal paling besar adalah boleh berfikir dan mengenal Allah Ta'ala dengan menggunakan keupayaan akal ni, walaupun Allah tak boleh tengok dengan mata, tapi boleh kenal, boleh yakin, boleh syahadah, saksi, boleh faham, idrak, dapat dia, kenal dia, faham dia, yakin kat dia, lebih yakin daripada kita sendiri. Ayat dia macam tu, statement dia macam tu. Tu contoh macam bangkit semula daripada kubur tu, orang Ta'ala buat bandingan macam mana? Kata dia, kalau ada satu padang pasir, saya selajak sebut lagi, saya sebut yang Quran, insyaAllah. Kalau ada satu padang pasir ni, padang pasir, mana ada tumbuhan? Tapi kalau hujan turun sekali, hidup tak? Hidup tak? Lepas tu, hujan kalau turun sekali, padang pasir, taburan hujan dia, bawah daripada 10 inci setahun. Tuan-tuan tak faham, dengar saya kata apa tu. Baru dia akan jadi kawasan padang pasir kan. Kalau Malaysia pun ada satu tempat negeri Kedah nama dia Gurun. Tapi taklah Gurun pun. Tapi nama Gurun tu disebabkan kapasiti air yang turun pada dia mempunyai paras yang sangat rendah. Dan kawasan tandus ni banyak. Satu dipanggil Gurun sikit. Apa tak lagi Gurun Sahara, Gurun macam-macam Gurun ada kita dengar. Hujan, taburan hujan sangat sikit. Tapi dalam keadaan padang pasir tandus ni, hujan tabur sekali je. Macam terus hidup. Pokok tumbuhan yang hidup di tempat gurun macam tu, dia adalah tumbuhan yang memang tak macam tumbuhan lain, perlu masa yang panjang untuk proses pembenihan, semai, survive dan sebagainya. Dia hanya perlu dalam masa beberapa minit. Kena je air, hijau. Terus boleh keluar pokok, keluar daun, bunga. Serangga datang untuk proses pendebungaan. Boleh berbuah, didemua kan, dah hasil benih pula. Dalam masa yang sangat singkat, 2-3 hari layu kering, benih dah ada. Dia akan kering di padang pasir, ditiup angin apa dan sebagainya. Kena air sekali lagi. Walaupun setahun, sekali je kena. Hidup balik. Allah Ta'ala kata, kadzalikan nusyur. Macam itulah esok di akhirat kamu akan dibangkitkan. Orang Ta'ala ajar berfikir. Walaupun tak tengok lagi hari kebangkitan macam mana, boleh tengok teori dan proses tu, macam itulah. Sama je prinsip dia. Bumi tandus, kena hujan, boleh hidup. Allah dengan hujan, siapa kuat? Tuan-tuan kata hujan kuat, kufur. Bahkan hujan ke yang menghidupkan padang pasir? Allah yang menghidupkan padang pasir. Belajar dah kita berakidah. Hujan ni alat aja. Boleh tak Allah Ta'ala hidupkan balik kita yang dah hancur, dah reput, dah jadi tanah, boleh tak? Alhamdulillah. Beriman kita. Apa kaedah dia? Berfikir tak? Alhamdulillah. Siapa yang ajar berfikir tu? Allah. Bagus tak guna akal kat situ? Bagus. Jadi, kita belajar burhan dengan ajar menggunakan akal ni, bagus ke tak bagus? Dia yang tak bagus ni, akal digunakan untuk menyanggah Allah Ta'ala. Akal tu tak bagus. Akal untuk mengenal Allah Ta'ala, akal ni bagus. Bahkan akal kalau tak digunakan untuk mengenal Allah Ta'ala, dia sebab masuk neraka. Akal yang digunakan betul, tepat untuk dengan itu mengenal dan mentauhidkan Allah Ta'ala. Ni sebab jadi ahli syurga. Akal yang waras ni dengan sebab tu mentasdikkan Nabi Rasul. Akal yang tak waras, yang tak mengenal mukjizat Rasul, kata yang ni harus berlaku. Walaupun pelik mencari adat. Dia bukan sihir. Dia mukjizat namanya. Seakal yang boleh mengenal mukjizat, mengiktiraf Nabi Rasul. Dengan itu mengiktiraf apa yang dibawa oleh Rasul. Iaitulah mengiktiraf Allah Ta'ala. Inilah akal mukmin. Ini yang diajar oleh pengarang kita. Inilah diajar oleh ulama ahli sunnah wal jamaah kita. Berbanding dengan fahaman lain yang satu belah pihak lagi tu, dia seolah-olah macam menafikan akal. Bila kita syarah bab akal ni, kata dia, main akal je. Bukan main akal saja. Dia akal yang telah dibimbing, telah diasuh dan diajar metodologi berfikir dia
dengan kaifiat yang telah disyarahkan oleh ulama kepada kita, bagaimana dengan berfikir yang cara sihat, dengan sebab tu boleh mengenal Allah Ta'ala. Dan mengenal pun dengan mengenal yang betul, tepat, jelas, terang. Yang dengan tu nanti kita boleh ada satu keupayaan yang miracles. Di mana keupayaan miracles ni? Tengok makhluk, terus kenal Allah Ta'ala. Boleh faham saya sebut apa? Punca dia macam apa? Saya akal. Akal kita waras. Kita dah diasuh dengan cara metodologi berfikir yang betul dan tepat. Ada bab makhluk kita kenal sangat. Tengok makhluk kita kenal siapa pemilik makhluk ni. Tapi kita tak boleh kenal makhluk ni ada khalik makhluk ni. Ini masalah kita. Yang inilah istilahnya menyebabkan akal kita terbuntu. Kita tak ada kewarasan berfikir untuk mensyahadahkan apa? Mensyuhud ke Allah Ta'ala. Saksi ke Allah Ta'ala. Mengenal Allah Ta'ala. Menyuluh dengan akal ni, dengan melihat makhluk, boleh mengenal Allah Ta'ala. Kita tak dapat latihan macam tu. Jadi antara ilmu ni apa? Ni. Tu yang dia kata, kita tengok, dia nak terjemah. Jadi asal nak sebut tentang burhan tu. Kata dia ada pun bukti. Dia terjemah bukti ya. Asal pasal ada pun burhan. Maksudnya dalil akal. Wajib bagi Allah Ta'ala bersifat. 4 sekali dia nak rangkumkan kat kita. Kaedah berfikir dia, prinsip sama. Pasal 4-4 ni, dia sekalikan dari isi kaedah berdalil kerana kalau ternafi satu daripadanya, makhluk ni tak ada. Itu dia punya metodologi berfikir dia. Itu yang dia kata, wajibnya bersifat Allah Ta'ala dengan sifat kuasa, berkehendak, berilmu dan hidup. Kudrat, iradat, ilmu, hayat. Menafi satu dari dia, kufur. Wajib-wajib kena sabitkan pada Allah Ta'ala. Mesti. Kalau ternafi satu daripadanya, nescaya kata dia, bukti, saya lajak sebut tu. Bukti ada kudrat, iradat, ilmu, hayat ni, macam ni. Kerana, macam ni. Bahawasanya, dia menggunakan kaedah kalau. Macam ni. Kalaulah tiada salah satu daripada sifat yang tersebut. Salah satu, hayat tak ada, ilmu tak ada. Salah satu je. Iradat tak ada, kudrat tak ada. Salah satu tak ada. Nescaya tidak akan didapati suatu pun daripada segala yang baru di alam ni. Dengan bahasa mudah, kalau tak ada perkataan baru tu, kalau alat ganggu, kalau tak ada kudrat, iradat, ilmu, hayat, alam ni tak ada. Jadi kesimpulan dia macam mana? Kalau tak ada kudrat, iradat, ilmu, hayat, alam ni tak ada. Soal, duk ada tak ada alam ni? Mana alam ni? Mana? Kita lah alam tu. Jangan pergi tengok jauh-jauh pun langit bumi tu. Kita sebut alam ni, ingat semesta alam. Alam tu kita lah. Kalau tak ada kudrat, iradat, ilmu, hayat, kita tak ada. Ada tak kita? Ada tak ada? Yang tu pun tak boleh jawab. Masya Allah. Saja saya buat itu. Tuan, ulama' kita ajar, perkara pertama sekali, kena iktiraf, kenal aku dulu. Aku tu apa? Aku ada tak? Ada. Ada aku ni nak mendalilkan siapa ada. Bukan mendalilkan aku ada. Kalau mendalilkan aku ada, tu nama tak kenal diri. Lupa diri. Bodoh diri. Bahasa itu. Buta diri. Terhijab diri. Terasa wujud diri. Macam tu. Sehingga tenggelam wujud Allah Ta'ala. Sepatutnya macam mana? Dengan kita berdalil begini, apa dia? Ada alam ni menunjukkan ada kudrat, iradat, ilmu, hayat sama. Belajar alam. Kudrat, iradat, ilmu, hayat. Atas kita bercakap 4 tu. Sama pasal kalam, cerita dalil kemudian. InsyaAllah. Ada alam ni, yang ni. Atas kita bercakap ni. Dengan kita dah belajar dulu, ada alam ni juga mendalilkan kidam, bakok. Ada alam ni juga mendalilkan wujud Allah Ta'ala. Jadi ada kita ni, bukan nak pandang diri kita. Ada kita ni untuk pandang Allah. Pandang pun pandang apa? Pandang wujud Allah. Nak pandang zat Allah, tak mampu kita nak memikir zat dia. Tapi dengan tengok zat kita, maksudnya diri kita,
Kenal kita bahawasanya kita ni ada zat yang mencipta kita dan zat tu nama dia Allah. Ya. Jadi apa kaedah nak kenal Allah? Tengok makhluk. Tengok makhluk tu tengok apa? Tengok aku. Nak tengok tak mana? Kalau aku ada, mendalilkan Allah ada. Aku harus ada, Allah wajib ada. Ada aku ni menunjukkan Allah kudrat, iradat, ilmu, hayat. Kalau Allah Ta'ala tak ada kudrat, iradat, ilmu, hayat, aku tak ada. Ada aku ni tentu dia kudrat, iradat, ilmu, hayat. Siap? Atas nak berdalil situ kan. Jadi kalau kita faham daripada metodologi dia ajar berfikir ni, kaedah kita nak kenal Allah Ta'ala, senang aja. Apa dia? Kenalilah makhluk, kenal Allah Ta'ala. Kenal makhluk macam mana? Makhluk adalah manifestasi daripada ataupun natijah daripada perbuatan Allah Ta'ala ke kita. Betul? Lepas saya sebut apa tak? Kita ni, semua makhluk natijah perbuatan Allah Ta'ala ke kita. Dan Allah pula buat kita, buat macam mana? Semua makhluk dibuat perfect. Seolah-olah makhluk ni, dia ada sesuatu yang boleh bagi efek. Boleh faham? Macam makhluk ni, dia efektor atas sesuatu. Perfectnya Allah Ta'ala buat. Seolah-olah makhluk ni, dia ada satu kedudukan dan martabat macam ni. Seolah-olah makhluk adalah efektor. Boleh faham saya cakap apa? Bunyi orang putih sikit lah, efektor tu. Makan nasi. Tuan-tuan rasa Allah bagi kenyang ke? Duk rasa nasi bagi kenyang? Jawab elok-elok, ikhlas jawab. Rasakan nasi dia tak? Pasal apa? Boleh rasa nasi. Cuba jawab sikit. Pasal terlalu perfect Allah Ta'ala buat nasi. Memang kita makan nasi, kalau lapar macam mana? Lega boleh makan. Tambah lah batuk ke apa ke, kita pun hari tu berlaku satu-satu kan. Kita hidup minum air apalah. Dah agak je. Rasa dah agak air lah. Minum air ni padahal air bukan ada nyawa pun. Kita kalau ikut lagi mulia pada air, air bukan benda hidup. Tapi bila minum air macam mana? Lega. Kalau kaki ais segala macam mana? Ubur air ada ais pula macam mana? Satu jak dia taklah. One shot. Dia boleh minum tuan-tuan. Terlalu perfect Allah Ta'ala buat setiap makhluk. Seolah makhluk ni efektor atas sesuatu. Tak boleh faham saya sebut? Soal. Makhluk ni perfect ke? Makhluk asal tak ada. Mana ada perfect makhluk? Tapi Allah yang buat makhluk. Yang nampak pada makhluk ni seolah-olah makhluk tu perfect. Boleh? Faham? Siapa yang absolutely perfect? Who is it? Allah. Alhamdulillah. Saya soal tuan-tuan boleh jawab. Tapi otak kita lembab. Pasal apa lembab? Tuan-tuan tahu tak pasal apa? Kita bukan ulul albab. Kita ulul lembab. Pasal apa ulul lembab? Pasal kita tak pernah menjana untuk berfikir ke Allah Ta'ala. Ini masalah. This is our problem. Jadi jalan untuk menjana kita ke Allah Ta'ala apa dia? No other ways. Ini semua ulama sebut dah. What is it? How is it? You must zikir and fikir. You must fikir and zikir. Fikir apa? Fikir ni ya. Kalau Allah tak ada kudrat, iradat, ilmu, hayat, alam ni tak ada. Aku ada. Allah ya Qadir, ya Qadir, ya Hayyu, ya Qayyum. Ya Murid, ya Murid. Ya Alim, ya Alim. Tuan-tuan faham saya sebut apa? Faham tak? Tak faham bahasa Arab kot. Sedar je kita ada ni. Ya Hayyu, ya Qayyum. Wahai Tuhan yang hidup, wahai Tuhan yang tak ajat pada sesuatu, Engkau yang menghidupkan kami. Walaupun aku tak pernah tengok Engkau, ya Allah, aku yakin Engkau ada sifat hidup, Engkau yang menghidupkan aku. Ya Hayyu, ya Qayyum, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Hayyu, ya Qayyum. Dengan suluh, dengan akal, dengan cara berfikir macam ni, tuan-tuan, memang clearnya kenal Allah Ta'ala. Cuma perlu latihan dan latihan dan latihan.
Bukan saja latihan biasa. Kena latih tubi, latih tubi, latih tubi. Sikit saya sebut. Kita pergi sekolah dulu, pernah tak dapat latih tubi? Pernah tak? Apa tujuan? Untuk memahirkan kita dengan soalan peperiksaan. Dibiasakan kita dengan format-format peperiksaan. Macam ni, ada format tanya macam ni. Latih tubi. Kalau setahun latih tubi SPM, macam mana agak-agak? Straight A, kan? Semua A. Ada 50 subjek, 50 A. Latih tubi. Tapi syarat latih tubi apa? Mesti buat latihan. Dah ada guru yang pantau kita, dia semak kita punya latihan. Tu pun kadang-kadang silap juga. Apa kaedah nak dapat tauhid dengan Allah Ta'ala? Latih tubi. Lagi apa? Kena nak guru pantau kita. Kalau tak ada guru, tuan-tuan tahu tak apa jadi? Ngaji balik, tak ada apa-apa latihan. Tidur ya. Tak kena Allah Ta'ala. Satu, wajib kena ada guru. Wajib ada murabi. Wajib ada pembimbing. Macam mana kita sekolah, nak dapat straight A, kena ada guru tak? Kena pergi sekolah tak? Ke cukup bagi laptop je, suruh dia mengaji sendiri. Boleh tak? Ke bagi satu program ABC ke contohnya, kan? Atau program SPM, apa programnya, bagi dia laptop, tak payah buat sekolah, buat habis guru, duit kerajaan aja buat sekolah. Mak bangunan lagi, gaji guru lagi, allowance guru lagi. Baik bagi laptop, lepas tu semua belajar sendiri. Mak bapak kena pantau di rumah, pastikan anak duduk depan laptop, belajar melalui laptop. Agak-agak berjaya tak? Tuan-tuan, semua rakyat Malaysia jadi bodoh habis esok. Tuan-tuan tak percaya, try. Kalau tuan-tuan jadi menteri pelajaran esok, pergi tukar subjek cara belajar kita. Sikitlah saya sebut. Masih ada sekolah tak? Dah ada sekolah tak pakai laptop pun, masih cara yang manual lagi, betul tak? Masih talk and chat, masih talk lagi. Sedangkan alat media dah ada, masih perlu talk lagi. Dan jangan tak tahu, talk itulah menyebabkan ada touch. Media tujuk, touching. Sikitlah ke sana. Saya nak sebut cara belajar. Jadi kita tauhid ni jalan nak dapat dia macam mana? Tiada jalan lain melainkan kena ada latih tubi. Untuk zikir dan fikir, ni lah metodologi dia ajar ni. Apa dia? Cara berfikir dia. Kalau Allah tak ada kuasa, alam ni tak ada. Tak ada kudrat, iradat, ilmu, hayat. Ni khas atas kita bercakap ni, kita fokus sini ya dulu tak? Lagi banyak-banyak jadi celahu pula. Kalau dia tak ada kudrat, iradat, ilmu, hayat, nescaya kita tak ada. Kita ni tak ada ke tak ada? Ada. Ada kita ni apa? Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Saja saya sebut Ya Hayyu Ya Qayyum tu, pasal itu antara zikir yang kita biasa dengar. Kalau tak pun atas hayat saja. Ya Hayyu. Antal Hayyu. La ilaha illa anta. Al-Hayyul Qayyum. Jadi nak fokus apa? Walaupun sedar aku, terus faham Allah hidup. Pasal dialah yang hidup dengan aku. Dengan dia hidup, dia adakan seluruh alam ni. Ya Hayyu. Ya Hayyu. Dan siapa yang hidup sebenarnya? Dialah hidup. Makhluk, asal makhluk semua mati. Pasal Allah seorang. Makhluk semua mati. Ni boleh hidup macam mana? Allah lah yang hidupkan setiap makhluk yang hidup. Dan kita hidup besar sekali. Ayah tengoklah makhluk, binatang, lembu, gajah hidup. Aku hidup. Allah hidup. Allah yang hidup. Aku ni, dia yang hidup dengan aku. Ya Hayyu. Ya Hayyu. Ya Hayyu. Itu ilmu. Dah ayat ilmu pula. Siapa ada ilmu? Allah Ta'ala bagi jari kita, tuan-tuan. Setiap jari kita, semua tak sama. Betul? Jari tak sama, muka tak sama, DNA tak sama. Semua tak sama. Mana ada makhluk yang sama? Tak ada. Bapa dengan anak pun tak sama. Kembar seiras pun tak sama. Tak sama perangai. Tak sama DNA, tak sama. Cop jari tak sama. Tuan-tuan boleh ambil ciru cop jari saya, ambil saya punya IC, pergi main bank, pergi jolok, ambil akaun saya, pergi jolok. Cop nak. Boleh buat keluar, ambil semua. Pasal tak boleh lah tu, pasal tu saya abang itu, kalau boleh, mampu aku. Tak boleh kan? Memang tak boleh buat. Tak boleh buat. Melainkan tuan-tuan pergi ambil cop jari saya, pergi tekan kat plastic seal mana-mana, lepas tu pergi create pula satu
pakai getah ke apa, celup sana, celup sini, macam cerita orang putih tu lah kan. Pergi kerat jari. Lepas tu pakai sarung tangan itu, set bawah tu. Yang tu tak cik. Nak hak original, hak tuan-tuan dengan saya. Sama lah. Pasal apa boleh tak sama ni? Hebatnya pencipta ni, dia ada ilmu nak menunjukkan tangan kita ni, setiap jari ni berbeza. Bahkan Allah Ta'ala mentionkan kita dalam Quran, bukan saja lani berbeza. Kita dah mati jadi tanah, bangkit esok semula. Allah Ta'ala kata apa? Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Kata Allah Ta'ala, kami mampu, kami berkuasa, kami mempunyai kelayakan yang secukupnya untuk membangkitkan semula kamu bangkit pada kubur ni sampai urat jari pun sama. Oh, dan bayar ni. Jadi saya nak sebut apa? Ilmu Allah Ta'ala hebat tak? Kita nak buat seekor semut, tak boleh. Tak payah seekor semut lah. Saya cabar tuan-tuan buat kerusi satu boleh. Tuan-tuan buat kursi macam tu sudah. Jangan buat sendiri punya rekaan lah. Tiru bagi serupa je. Agak-agak berapa jam tuan-tuan buat siap. Tu pun perfect tak macam tu. Jawab. 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 Lagi paku pecah, papan retak. Ni lagi skru terlebih panjang. Tuan-tuan, semua ada skill tu. Skill tu pun kita pakai alat dan perkakas. Allah tak perlu alat dan perkakas. Weh, tak perlu masa dan sabab. Weh, kun fayakun. Yang macam mana ilmu ni? Hebat tak? Ilmu kita pun kena tengok, kena perhati, kena ukur. Tu pun tengok-tengok panjang ni macam ukur-ukur. Nak tiru sebiji, bukan senang. Tuan-tuan ada alat ukur kamera apa, ukur, buat sama sebiji tengok. Lari juga, kadang lari kat 1 hun, 2 hun, 3 hun. Lari tuan tak sama. Try tengok buat. Saya tukang kayu tuan, saya tahu. Saya ada ilmu tuan tu. Tengok, tiru. Saya ni suka meniru lah, tengok design kursi meja macam ni, saya kata cantik meja ni. Tiru, try buat. Yang boleh buat. Ada yang susah. Pandai dia mereka. Dia boleh lipat tuan-tuan. Lipat ni. Kursi ni, tengok, terbuka macam tu. Ada meja sekali. Dia boleh lipat, tap, jadi sekeping. Lepas tepi. Pandai mereka kan. Pandai mereka, siapa pandai lagi? Allah dia boleh reka otak kita. Otak kita boleh reka tu. Siapa pandai? Jadi nak dalil dengan apa? Siapa ada ilmu? Allah ke kita? Allah. Jangan rasa kita hebat. Tapi kita bila ada ilmu yang tu rasa hebat tak? Hebat? Kita pula pergi masuk sekolah ni boleh buat design macam ni. Ada copyright tak? Siapa tiru aku saman. Ada copyright tu tak? Rasa tak? Ni milik aku ni. Aku yang creator dia. Creator? Astaghfirullah. Zaman lah ni semua nak dakwa copyright. Facebook pun ada copyright tau. Tuan-tuan ambil saya punya Facebook ni, contoh lah kan. Pergi ambil, tuan-tuan ni, tengok ada pula ni. Yang boleh dakwa, claim ni kita asal, yang ni tiru, boleh claim semua video tu. Kosong balik nampaknya. Yang tak tahu. Ada copyright macam tu. Saya nak sebut macam mana? Tak nak tiru buat serupa tu kan. Ada copyright. Kita dah dakwa macam kita punya. Siapa punya sebenarnya? Allah tu. Kita nak bagi kedai situ lah kan. Lalunya situ lah kita miss. Tangkap kita boleh dakwa sesuatu ada kat kita. Tapi kita lupa yang ada kat kita ni mendalilkan siapa yang cipta kita. Hebat mana kalau kita ada ilmu yang menjadikan otak kita sama? Allah. Otak kita ni terantuk sikit kan. Ada pendarahan dalam. Habis. Tambah pula kat belakang. Medula oblongata. Lost memory. Terantuk sini. Letak. Pendarahan. Macam mana? Beku pula. Kena belah buang. Koyak terburung apa. Buah terburung lain. Macam mana? Sedar-sedar tanya IC. IC? Nombor IC? Agak-agak boleh sebut. Baru terantuk sikit. Siapa bagi akal kita? Allah. Jadi kita boleh melihat ni semua pasal apa? Pasal otak yang Allah Ta'ala beri kat kita ni. Otak ke bagi kita melihat? Sabab saja. Siapa yang pergi melihat? Allah. Saya duk syarah apa tuan? Saya duk syarah ni. Apa dia?
Tengok apa yang ada kat kita, syahadah kita Allah la ilaha illallah. Apa dia la ilaha illallah? La hayat illallah. Kita dah sebut empat-empat tu. La ilma illallah. La iradat illallah. La kudrat illallah. Kita duk rasa kita ada kederat. Duk rasa kita ada kemahuan. Kita ada ilmu. Kita hidup. Tak. Padam dengan semua ada kat kita tu. Yang ada kat kita ni bukan untuk kita berasa kita, tapi atas kaedah burhan ni dengan akal yang waras, sepatutnya kita rasa ke Allah. Okay. Itu pelajaran ini. Pelajaran untuk dengan kita tengok makhluk, dengan makhluk ni kita mengenal Allah, kudrat, iradat, ilmu, hayat. Empat ni secara khas. Itu saya sebut kita. Tengok matahari. Ada tak? Mesti pencipta matahari ni hidup. Matahari tak hidup. Tapi pencipta dia masih hidup boleh buat matahari. Matahari ni pada dulu sampai sekarang terbakar. Tak tahu bahan api dia apa. Kalau pakai arang, patutnya padam dah. Kalau gas, patutnya dah habis. Macam mana benda yang satu, dia boleh sentiasa terbakar, tak putus-putus, dengan pembakaran yang sekata. Very miracles. Tuan-tuan, Allah Ta'ala buat semua miracles. Nak buat apa tu? La ilaha illallah. Satu orang yang boleh kenal Allah, pencipta ni siapa tuan? Orang yang kaji dalam bab tu. Dia teropong. Dia boleh cerita matahari ni, dia ada macam ni, dia ada gejolak api dia. Dia boleh cerita matahari macam ni. Sampai dia kata apa? The creator is very super kreatif. Dia nak cerita pun tak tahu. Habis-habis kita diajar dalam tauhid ni, sebenarnya pencipta tu siapa? Al-Khaliqu huwa Allah. Ilahu ma'allah, sampai Allah Ta'ala timbulkan persoalan, adakah lagi ilah selain daripada Allah Ta'ala? Dia kata, no others. Dia dikaji, dia tak tahu dapat jawapan, tengok agama Islam, kata yang ni lah Allah. Terus beriman, tuan-tuan. Kita yang duk lama dengar ni tak beriman. Apa pasal? Pasal apa tak boleh kenal Allah Ta'ala? Ya. Pasal ilmu mengenal makhluk kita nipis. Satu, kita tak boleh kenal Allah Ta'ala. Satu, ulama' dulu kenal Allah Ta'ala dengan dia kenal makhluk. Ulama' kita dulu semua jadi ahli yang pakar dalam semua ilmu dunia ni. Sebab dia kenal tauhid, dia kenal cara nak kenal Allah Ta'ala, dia kaji makhluk sampai makhluk dengan sebab dia kenal makhluk, dengan makhluk ni dia mengenal Allah Ta'ala. Saya nak syarah tu pun panjang. Cuma saya nak sebut kata, antara orang yang memang menghalusi sesuatu bidang dia dalam bab makhluk ni, tambah istilahnya dia sampai tahap mengkaji sampai buat PhD, buat pasal itu dalam bab kejadian makhluk, memang dia akan mengiktiraf akan ada satu kuasa yang sangat hebat yang menyusun dan mentadbir seluruh makhluk ni, dan dia akan dapati mesti there is somebody there. Dan who is it? Allah. Kita nak faham tu lah. Bukan saja Allah kita faham dari sudut nama, sabit zat dia, dah kita bicara, mesti ada sifat sempurna dia. Apa dia? Surely he is alive. Surely he have knowledge. He is knowledgeable. Not only a knowledgeable, very super knowledgeable. Tuan-tuan tak faham bahasa saya, diam. Surely dia mesti ada kehendak. Surely he have power. That he can do whatever he want to do. La ilaha illallah. Apa kaedah dia? Burhan. Sama tak dengan Quran? Akal dengan nakal, sama tak? Kedua-dua bab Quran mensabitkan kuasa Allah Ta'ala, dan telah dibuktikan dengan keupayaan berfikir macam ni pun memang boleh membuktikan bahawasanya memang Allah lah yang di sebalik adanya kita ni, baharunya alam. Alamnya kita ni mendalilkan kudrat, iradat, ilmu, hayat pada Allah Ta'ala. Ya. Itu pelajaran. Jadi kalau kita faham tu, jalan kita nak tauhid Allah Ta'ala ni tuan-tuan, apa dia? Itu yang zikir, fikir. Kita zikir tanpa mengenal siapa yang kita zikir, dia tak dapat hasil apa-apa. Dia tak boleh menambah iman. Bahkan dia akan jemu, cemuh, bosan. Boring. Pasal
Kita tak faham zikir tu apa. Saya bagi misal zikir. Katalah kita mengaji ni, tak makan apa lagi pun tadi. Duk puasa, nak puasa lagi, perut kosong. Duk puasa tak? Duk puasa tak? Saya bagi zikir kat tuan-tuan satu. Apa dia? Nasi, nasi, ya 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 nasi. Dah sampai maksud belum? Dah sampai maksud ke belum? Ha? Bukan dah dapat ya? Ya nasi, ya nasi, ya nasi, ya nasi. Ha? Dah dapat belum? Kenapa belum? Tuan-tuan baru sebut, tuan-tuan belum rasa lagi. Capai maksud zikir tu bila tuan-tuan ya nasi habis bayang tengok nasi cedok. Ha tu. Inilah ya nasi, nasi. Sehingga walaupun nasi tak masuk mulut lagi, bau dah, bulai ke apa ke, macam mana? Nasi goreng Cina rupanya malam ni. Nasi rupanya bihun Singapura. Contoh. Bau ni bihun Singapura ni. Saya tak tahu, saya main teka lah. Saya pun tak ada bau apa-apa. Saya buat contoh macam ni. Siap idrak, kenal, faham siapa yang disebut bihun Singapura. Berasa dah. Apa? White pepper tu. Rasa dah. Bihun Singapura. Ada sambal kicap cabai lah. Oh, bihun Singapura. Mulut sebut, tapi mulut dah kecak lah. Rembesan air liur dah berlaku kat kita. Hakiki dia mana? Memang aku tahu dah, dia masak memang sedap macam ni. Menikmati. Tuan-tuan tak ada erti sebut kalau tuan-tuan tak dapat rasa dan nikmat dia. Boleh faham kot saya sebut apa? Sama tuan-tuan sebut Allah. Apa? Kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Agak macam tu kan? Ada. Tuan-tuan tak kenal. Buta. Tuan-tuan tak kenal Allah Ta'ala. Macam mana nak kenal? Tu yang disuruh latih tubi je. Allah. Siapa Allah ni? Kudrat, iradat, ilmu, hayat. Apa bukti dia? Aku ni. Dia buat aku ni. Tuhan hidup. Ya Allah. Dia hidup. Ya Hayy. Ya Hayy. Bukan sebut dia kan. Sampai istilahnya faham, mengerti, sekuens berfikir itu ada, berjalan dan sampai jatuh hati. Ya Allah lah bagi hidup aku. Allah yang ada ilmu. Dia yang bagi ilmu kat aku. Aku asal jahil. Dia yang beri kederat kat aku. Aku ni lemah. Tengok boleh nampak kat tangan aku ni ada keupayaan. Kat mata aku ni ada keupayaan sesuatu. Kat telinga ni ada keupayaan mendengar. Kat hidung ni ada keupayaan membau. Kat lidah ni ada keupayaan merasa. Kulit ni boleh sentuh ni. Sejuk, panas, angin tiup ni. Perasa ni. Ekor ni. Power ni. Ini 16 Celsius. Boleh menilai Celsius pula tu. Siapa bagi ni? La ilaha illallah. Apa yang ada kat kita ni, kita saksi bukan saksi kat kita. Saksi di atas siapa create kita. Kita akan saksi pada who is our creator. Inilah pelajaran tauhid. Yang tu tuan-tuan nak dapat, kena ngaji suku. Saya boleh ajar teori dengan apa dia ajar. Kaedah berfikir. Yang tu nak dapat, nak boleh dapat latihan pula. Tuan-tuan nak latih apa ilmu dia, apa dia punya latihan tuan-tuan nak bawa. Tuan-tuan kena berguru, kena registration, sanggup berguru dan sanggup menerima asuhan dan tarbiyah. Then you only can be who you should be. Other else, you'll be only like this lah, just only mustami', pendengar saja. Dengar, balik. Takkan ada peningkatan. Ilmu ni sekadar untuk halwa telinga. Jadi tuan-tuan nak further information, saya pun duk iklan selalu, you must go there. Okay, yang tu kot sekali lalu saya sebut. Pasal belajar, alhamdulillah hasilnya kita boleh faham
prinsip berfikir, hujah akli, nakli apa saya dah sebut dah. Logika berfikir pun kenapa sabit Allah Ta'ala ada. Cuma nak berjalan betul-betul tu, tuan-tuan mesti dapat ada satu guider, seorang guider yang betul-betul guide tuan-tuan ke Allah Ta'ala. Dan guider ni sebenarnya sangat mahal. Maksudnya apa? Bukan semua orang boleh guide kita ke Allah Ta'ala. No way. Not everybody can guide us to Allah Ta'ala. No. There must be only somebody and a very special person that can guide us to Allah Ta'ala. Siapa yang memang dia dah kenal Allah Ta'ala, then only he can guide us to Allah Ta'ala. Dan dia pun jangan tak tahu, dia telah melalui proses berguru, ilmu, tarbiyah, latihan untuk dia dah dapat latihan untuk ke Allah Ta'ala. Dengan tu experience dia melalui pengalaman itu menyebabkan dia boleh jadi guider untuk kita. Kalau tidak, tak boleh. Satu, di atas sistem belajar yang betul, innamal ilmu bita'alumi, ilmu ni dengan proses pembelajaran dan pembelajaran yang baik dengan asuhan guru. Baik ilmu zahir, baik ilmu batin. Nisbah saya ajar kat tuan-tuan ni namanya ilmu teori. Yang tu ilmu praktikal. Kita kena dua-dua. Ilmu teori pun kena, ilmu praktikal pun kena. Ilmu iman. Macam mana nak praktik iman, itu kena ngaji sekolah. Dia memang ada subjek khas, guru khas, ada mata pelajaran khas, ada masa khas, kredit hour khas. Tuan-tuan mesti ada hubungan khas dengan dia. Mesti. Macam tuan-tuan ambil lesen 6 jam untuk dengar teori dapat L, baru L tak boleh bawa kereta lagi. Tuan-tuan kena kelas praktikal lah. Duduk sebelah cikgu. Cikgu apa? Driving school punya cikgu lah. Dia pun ada brake kat kaki dia. Tuan-tuan kena duduk sebelah, dia ajar one by one. Padahal teori dah belajar dah, steering apa takkan tak bisa tengok steering. Kenal lah, dia kata, ni steering, ni apa, ni pedal minyak, ni pedal minyak, pedal brake, ni pedal clutch. Clutch tahu clutch, bukan class. Clutch. C-L-U-T-C-H. Clutch, you know, bukan kelah. Kan? Apa fungsi minyak, apa-apa dia sebut satu. Sambil-sambil tu ya. Tahu tak? Inilah fungsi clutch. Oh. Untuk start, jalan. Inilah clutch. Nama dia? Clutch. Nak lepas dia macam ni. Sikit-sikit. Dia lepas. Mati. Apa masalah? Minyak. Tekan minyak sikit. Dia akan ajar satu. Sampai tuan-tuan boleh praktikal bawa kenderaan. Bukan saja bawa. Tuan-tuan boleh master dalam mengenderai. Menguasai. You can drive your vehicle properly. You know. Itu kereta, kapal terbang macam mana? Roket macam mana? Yang guru saya sebut ni, dia bukan nak ajar naik kapal terbang, bukan nak bawa kereta, bukan nak bawa roket, dia nak bawa diri kita. Tuan-tuan nampak diri kita nak tekan switch mana? Nampak? Switch on mana? Switch off, switch pause, turn left, turn right. Mata nak tutup, tak tutup. Nak break, tak break. Nak fokus, tak fokus. Who can teach us about that? Who is it? It's very miracles, you know. Very special teacher. Not ordinary teacher. Very special teacher. Yang walaupun kita tak nampak Allah Ta'ala, tapi hati kenal Allah Ta'ala, kita tahu apa yang sepatutnya kita kena break. Others, kita tak boleh break. Kita akan lajak. Tengok. Set zoom lagi. Kita khianat dengan siapa bagi nikmat kita. Padahal kita menyaksikan Allah yang bagi aku pendengaran dan penglihatan. Allah yang bagi hidup aku. Allah bagi sihat aku. Allah bagi akal aku. Dia bagi nikmat kita, tapi kita boleh maksiat dengan dia. Must be something wrong. Maksudnya apa? Kita tak ada guru yang guide kita ke Allah. That's our problem. Saya sebut dekat tu ya. Nak further information, PM tepi. Saya sebut selalu dah kan. Baik, nisbah pelajaran kita itulah dia nak ajar kita berfikir.
Makhluk ni dalil Allah Ta'ala ada kudrat, iradat, ilmu, hayat. Atas kita punya subjek malam ni. This is our lesson this night. Yang dulu-dulu lah, wujud, kidam, bakok, mukhalafah, lillah, wadis, qiyamu, minafsih. Wahdaniyah. Kita yang terdekat bicara wahdaniyah. Alam ni juga mendalilkan Allah asa. Alam ni juga menunjukkan Allah Ta'ala tak hajat pada sesuatu. Alam ni juga mendalilkan Allah Ta'ala ni, dia ni mukhalafah. Pasal Allah dia memang ada. Makhluk ni baru ada. Tentu lain makhluk sama sekali. Lain daripada Allah Ta'ala. Dengan bandingan misal apa kita sebut dulu. Dan alam ni juga mendalilkan Allah Ta'ala kidam dan bakok. Pasal kalau tidak akan melazimkan daur dan tasasul. Alam ni juga mendalilkan wujud Allah Ta'ala. Jadi kita belajar semua kenal Allah Ta'ala ni melalui apa? Melalui makhluk. Benarlah Rasulullah kata, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Kamu nak berfikir, fikirlah pada makhluk Allah. Dengan kita berfikir apa keadaan pada kita ni, kita boleh kenal siapa Allah Ta'ala. Pencipta kita ada, guider kita ada, creator kita ada. Siapa tu? Is Allah tu nama. Sabit zat dia wujud, kidam, baqa', mukhalafah, lillah wadis, qiyam binafsi, wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat. Hanya dengan melihat makhluk. Sabit pada Allah Ta'ala. Nafi salah satu, kufur. Bahkan kalau ayat kufur tu ayat akidah. Kaedah akal, nafi salah satu, mudah. Very dumb head. Stupid. Pasal apa stupid? How can we are here, but the creator is not alive? What a stupid fella think like this. Boleh faham saya kat putih itu kan? Geram saya kat putih kan? Geram sikit. Pasal sebut stupid tak rasa teruk kan? Saya sebut bodoh je lah. Tambah saya kata bodoh. Tuan-tuan mesti very deep kena. Tapi stupid, dumb head. Dumb. Lagi apa? Must someone? Okay. Dengar dia cakap apa? Saya nak kata apa? Kalau saya guna bahasa yang tuan-tuan memang dah faham tu, makan dalam. Ustaz ni awak kasar dengan bahasa. Tapi sebut dumb head, fool, stupid. Biasa ya. Pasal masa tu maki dengan orang putih ni dia tak berasa sangat. Tapi kalau maki Melayu, tambah buat Arab lah. Jahil, dengung, murakab. Oh, tuan-tuan, ustaz ni macam mana pun itulah kita. Apatah lagi kita belajar tauhid ni bukan jahil murakab kan. Kufur kan. Tu lagi power ayat tu sebenarnya. Na'udzubillah. Mudah Allah Ta'ala pelihara kita. Ilmu ni pun kita belajar bukan untuk teori saja, sebenarnya untuk praktikal. Mudah-mudahan dia jadikan kita boleh praktikal dan memang jalan terbaik tak ada lain mesti berguru. Kalau tuan-tuan boleh berasa tak payah berguru, what I want to say to you, I teach you about the theory, must be a teacher who guide us, mesti ada guider yang who guide us to Allah Ta'ala. Tuan-tuan boleh rasa, tuan-tuan boleh guide yourself to Allah Ta'ala, it's up to you. Esok akhirat kalau tanya apa, aku dah cerita dah, aku buat di Palma ni. Tapi, dia buat, tak ada apa-apa pun. Saya dah cerita dah, tuan, tempat pun saya tunjuk, guru pun saya dah tunjuk, nisbah ilmu teori saya dah ajar. Tapi, nak dapat latih topi khas, dapat bimbingan khas, you must do it yourself. Okay. Manjada wajada, siapa bersungguh dia dapat. Okay. Pelajaran kita hari ini itu saja. InsyaAllah. Jadi dia nak mengajar kita fikir macam mana pun. Sekali lalu saya sebut tadi, dengan kita belajar ni, kita faham apa? Tengok makhluk, memang boleh kenal Allah Ta'ala. Apa dia? Wujud, hidam, bakok, mukhalafah, lillah wadis, qiyam binafsi, wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat. Tapi dia kena fikir selapis. Memang kena fikir selapis. Yang itulah menyebabkan kita matang dan kenal Allah Ta'ala. Yang itulah kita boleh asyhadu kata Allah. Asyhadu Allah ni ilah. Siapa ilah? Khas ambil ilah ni apa? Dia khalik kita. Dia mencipta kita. Dan dia mencipta kita, dia ada. Dia sedia. Dia tak sedia, dia kekal. Dia mesti kudrat. Kalau tak, mana ada kita?
Mesti ada iradat, mesti ada ilmu, mesti ada ayat. Sekali lalu. Ada soal? Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika wa abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.